Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, pada hari ini saya akan mengkongsikan sedikit kepada saudara kita yang di luar sana, terutama sekali kepada wanita, yakni kaum hawa, tentang penjaraan apabila seseorang itu di dalam keadaannya haid. Terkadang ramai muslimah di luar sana, dia sedar bahawasanya dirinya masih dalam haid, tetapi masih lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib dijauhinya. Ini kerana apa? Kerana kekurangannya mereka ini di dalam memahami ilmu agama, sehingga secara tidak langsung mereka telah masuk di atas batasan yang telah digariskan oleh syarak, yakni yang telah disepakati oleh para ulama. Jadi, sebelum saya mulakan, terlebih dahulu saya nak terangkan definisi haid. Jadi, definisi haid mengikut kitab Fathul Mu'in, iaitu damun yakhruju min aqsa rahmil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Maaf, saya terbatuk, saya tekan sikit. Jadi, maknanya darah yang mengalir daripada pangkal rahim perempuan pada waktu-waktu yang dikhususkan. Jadi makna yang terdapat, yakni makna daripada maksud waktu-waktu yang dikhususkan pada definisi yang saya sebutkan tadi, iaitu umur 9 tahun kurang lebih bagi seseorang wanita itu haid. Tapi sebelum itu, di sini saya tidak akan membahaskan masalah perkiraan umur orang perempuan itu haid, dan juga masalah jenis-jenis orang yang haid, masalah jenis darah dan yang lain-lain lah yang tersabit dalam bidang haid. Kerana apa? Di sini bagi saya bukanlah tempat untuk kita membincangkan masalah haid ini, kerana masalah haid ini terlalu payah dan juga sukarlah bagi saya, dan bukan bagi saya je, kalau kita tanya orang lain dia akan cakap memang samalah payah masalah haid ni. Dan juga kedua, saya bukanlah ahli dalam bidang ini, tetapi kerana apa saya nak sampaikan masalah ini, saya bukan nak sampaikan masalah perbahagian haid, perkiraan haid. Cuba saya nak membincangkan ataupun nak menyampaikan jarak ataupun perkara yang tak haram untuk dilakukan ketika wanita itu haid. Jadi siapa yang menonton video ini jangan tersalah faham tajuk saya, yakni bukan untuk membincangkan masalah haid, tetapi untuk membincangkan perkara yang haram untuk seorang wanita haid melakukannya. Jadi okey, sekarang kita dah terlalu keluar daripada tajuk, kita masuk balik. Okey, jom. Apabila seseorang wanita ataupun muslimah itu haid, maka diharamkan ia akan beberapa perkara seperti solat, ma'ruf dah tu, puasa, tawaf, yakni tawaf wajib ataupun sunat, sujud tilawah, sujud syukur, lagi membaca Quran, bahkan menanggung Quran, dan masuk ke masjid ataupun lalu di dalam masjid, dan yang terakhir, ada banyak lagi lah. Yang salah satu lagi diharamkan iaitu waqti, yakni jima', seperti katanya Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah, iaitu maknanya lakukanlah oleh kamu akan segala sesuatu melainkan nikah. Makna nikah di sini iaitu waqti, dengan makna jima' lah. Okey, mungkin benda yang saya sebutkan tadi tu dah makruf, semua orang dah tahu dah, saya tak nafikan lah. Ialah seperti solat, puasa, baca Quran tu sudah makruf dah kan, yakni tak boleh dilakukan ketika orang itu di dalam haid, nifas, lagi apa? Banyak lagi lah, lupa minta maaf. Tetapi yang saya nak lebih tekankanlah di dalam video hari ini, apabila perkara ini rasanya diorang sudah tahu tapi masih lagi mereka langgar lah, iaitu dua yang selalu saya nampak. Ini Khalid, ini saya secara peribadi yang saya nampak mereka lakukan dua perkara yang bagi saya ini melampau lah. Pertama, membaca Quran ataupun menanggung Quran. Kedua, mereka masuk di dalam masjid.
sampaikan ada segelintir pada mereka ini walaupun mereka hate masih lagi membaca Quran. Bila ditegur mereka jawab, kami tak baca, kami cuba tengok-tengok, pegang tengok-tengok. Sekarang ni bukan masalah baca, sedangkan pegang pun diharamkan. Walaupun Quran itu diletakkan di dalam satu kop bekas, yang mana bekas itu tidak mengandungi melainkan Quran, itu pun diharamkan pegang tanpa wuduk. Kalau tanpa wuduk head, salah tak boleh wuduk. Head kena tunggu habis dia punya keluar darah, kena mandi baru boleh wuduk kan. Tak menjadi masalah kalau nak membaca Quran, tapi kena tahu dan kena betul dengan caranya. Pertama, boleh membaca Quran dengan cara di dalam hati, yakni tidak melafazkan. Itu yang pertama. Yang kedua, membaca Quran tapi dengan cara diniatkan zikir. Ini sangat berhati-hati. Kerana apa? Sekiranya kalau tidak diniatkan zikir, itu boleh menyebabkan kita membaca, dianggap membaca Quran. Seperti contoh, Bismillah. Sekiranya Bismillah itu kita baca pendek, Bismillah itu pendek, tapi niat kita membaca itu niat Quran, automatik dia menjadi Quran, maka haram membacanya. Kerana apa pula haram Bismillah je pun? Kerana di dalam mazhab Syafi'i, Bismillah itu termasuk juga di dalam satu juzuk daripada Quran. Jadi kita masuk balik, sekiranya ingin membaca Quran, iaitu diniatkan dengan zikir. Seperti contoh surah yang kita ghalib menjadikannya zikir lah, seperti contoh ayat kursi ataupun 3 kul. Maka itu ayat-ayat yang ghalib kita jadikan zikir. Maka bila kita nak baca sewaktu kita head, niatkan zikir. Yang kedua, yang tadi pertama saya cakap ghalib, saya nampak kesalahan yang dilakukan perempuan ketika head. Pertama, dia baca Quran, dan yang kedua, dia masuk ke dalam masjid. Ini perbuatan yang ghalib juga saya jumpa. Bukan saya jumpa, saya dengar daripada kawan-kawan saya, kisah-kisah. Ya, ini sangat berlaku di Malaysia, sangat kerap. Kerana dia, contoh dia seperti ini, misal gambaran dia nak masuk ke ada satu kuliah ataupun bagi kelas agama, kelas pengajar agama di sesuatu tempat yang diadakan di dalam masjid. Okey, ini sangat bagus. Yelah, kita masuk ke tempat belajar ilmu agama itu bagus, bukan benda yang maksiat kan. Tapi boleh jadi maksiat apabila wanita itu dia nak buat benda yang baik, dia nak pergi ke masjid untuk menuntut ilmu agama. Itu satu benda yang baik, mulia, tapi boleh jadi maksiat. Kerana apa? Kerana dia kurang ilmu, dia kurang ilmu pengetahuan, dia tidak belajar. Yang apabila seorang haid itu tidak boleh masuk ke masjid, sebabkan dia tak belajar, dia masuk juga ke masjid dan duduk. Sedangkan bukan nak masuk, bukan nak duduk, nak lalu ke dalam masjid tu daripada pintu lain ke pintu lain pun diharamkan bagi wanita yang haid. Maka itu pun boleh menjadikan salah satu penyebab seorang itu tanpa sedar, seorang wanita lah itu tanpa sedar melakukan dosa tanpa disedari. Ini nasihat saya kepada kaum-kaum hawa, kaum-kaum wanita di luar sana. Berhati-hati dan bersegeralah belajar. Bersegeralah belajar menuntut ilmu ini. Kerana apa? Ini satu ilmu yang korang macam mana pun korang tak boleh lari. Cukup umur korang, cukup sampai masa korang akan melalui perkara yang aku sebutkan ini. Pelajarilah, kerana ini sangat membahayakan jika seorang wanita itu tidak mempelajarinya. Atau kalau wanita itu tidak mampu mencari orang untuk mengajar, maka minta tolong wali dia, yakni ayah dia ke, suami dia ke, untuk mencarikan orang yang boleh mengajar. Akhir kata daripada saya, semoga wanita di luar sana berhati-hati dan berwaspada. Jadi sampai sini saja video saya pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.